Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jadi hari ini kita buka tirai kembali bersama dengan anda di program Apa Khabar Malaysia. Jadi saya harapkan anda semua sihat-sihat dan juga hari ini berjalan dengan lancar hendaknya untuk anda semua. Saya Nur Salia Azmi bersama rakan tugas. Dan saya Helena Pahlavi. Selamat pagi anda semua. Dan sekiranya hari ini anda bangun dalam keadaan yang dibelenggu masalah, pening kepala dan sebagainya, ingat hidup ini singkat, kita hanya perlu fokus kepada perkara yang penting. Kalau ada yang mengkritik anda, abaikan sahaja kritikan itu, tetapi anda diri sendiri jangan kritik diri sendiri, kerana itulah kritikan yang paling orang kata kejam lah kan. Okey. Orang kata pagi-pagi ni juga ya, kita kena bangun dengan tenaga yang baru. Betul. Dan juga semangat yang baru. Dan seperti biasa saya juga suka memberitahu kepada anda, saya doakanlah hari anda berjalan dengan baik-baik sajalah Lina. Mungkin pagi ini seperti biasa bercakap tentang hari anda, mungkin kita nak kongsikan juga perkembangan berita semasa di portalbernama.com. Betul. Dan kalau anda semua suka menghabiskan masa di media sosial, ingat beberapa perkara yang tidak boleh anda lakukan di media sosial, terutamanya buli, kerana di Malaysia kita ada undang-undang yang memartabatkan media sosial, penggunaan media sosial itu, dan tindakan buli cyber tidak digalakkan di Malaysia. Di mana kalau kita lihat kementerian di Malaysia ini telah pun menurunkan lebih daripada 1,000 kandungan yang melibatkan buli. Dan kalau kita lihat juga kandungan ini merangkumi 804 di aplikasi TikTok, 195 di Facebook, 7 di Twitter ataupun aplikasi X, selain masing-masing 9 di Instagram dan YouTube, serta 123 kandungan di lain-lain platform. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching juga berkata, antara langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mencegah penyalahgunaan media sosial adalah melalui pelbagai usaha advokasi. Kita juga berniat untuk memberi kesedaran mengenai penggunaan media sosial serta pendedahan risiko dan ancaman penyalahgunaan internet, antaranya melalui inisiatif Klik dengan Bijak KDB, dan juga kita ada sukarelawan ICT Malaysia MIV. Dan kalau kita lihat daripada kerjasama agensi penguatkuasaan, MCMC telah pun bekerjasama dengan pihak berkepentingan dan secara berterusan menjalankan advokasi dalam pelbagai platform, dan antara portal yang terlibat adalah sebenarnya.my. Itu sedikit sebanyak tentang berita hari ini. Okey. Buli cyber ini untuk kita perkatakan juga ya, rangkumannya juga pastinya kita tahu kalau ada buli cyber, kita tidak tahu kesannya, dia memberikan kesan jangka panjang juga kepada yang menerima perkara-perkara tersebut. Jadi minta ianya dihentikan dan kita patut elakkan perkara-perkara sebegini. Seterusnya yang ingin kita kongsikan bersama dengan anda di portalbernama.com berkenaan tentang Malaysia memiliki kelebihan yang tersendiri dalam membantu mengekalkan sebagai destinasi pelabur global. Dan di antara perinciannya, Malaysia memiliki kelebihan tersendiri yang membantunya mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pilihan pelabur global. Meskipun tidak mempunyai pendirian yang sama dengan negara asal pelabur dalam isu berkaitan Palestin dan juga Israel. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong berkata, kedudukan Malaysia yang strategik di Asia Tenggara iaitu di antara India dan China juga membolehkan pelabur memanfaatkan akses pasaran yang luas dan ekosistem pelaburan yang kukuh serta menikmati ketersediaan persekitaran perniagaan yang kondusif. Dan kita sebut dari segi pendirian negara juga, Malaysia tidak menjalinkan sebarang hubungan diplomatik ya dengan Israel maupun hubungan ekonomi dan juga perdagangan secara langsung. Dan dari segi pelaburan langsung asing FDI, tiada sebarang pelaburan dari Israel ataupun Palestin yang berada di Malaysia. Dan lazimnya keputusan pelaburan sesebuah syarikat ditentukan oleh kumpulan pengurusan atau lembaga pengarah mereka mengikut model perniagaan serta
analisa risiko ekonomi. Jadi saya kira pelabur global daripada luar negara ini penting untuk kita bawa juga ya Helena ke negara Malaysia bagi tetap memacu ekonomi kita di sini ya. Betul. Apa yang pasti kita kena pastikan kestabilan politik kita supaya pelabur terus melabur dalam negara kita. Baik, kalau kita lihat juga ini antara yang dibangkitkan di Dewan Rakyat yang sedang bersidang, antaranya adalah tentang proses menceriakan pangsapuri kos rendah seperti cat semula bangunan, penukaran bumbung, penggantian pendawaian elektrik dan penurapan jalan. Dan Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah pun membelanjakan 90.4 juta ringgit tahun ini bagi melaksanakan 850 projek penyelenggaraan dan baik pulih fasiliti perumahan strata kos rendah serta sederhana, tak kisah swasta ataupun awam di seluruh Malaysia kecuali di Kuala Lumpur. Dan Timbalan Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata perbelanjaan itu merangkumi 44.4 juta ringgit dari tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia TPPM bagi perumahan swasta. Selain itu, mereka juga membelanjakan 46 juta ringgit bagi projek untuk projek perumahan awam. Baik, ini saya kira satu langkah yang baik untuk orang kata meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat yang tinggal di orang kata perumahan strata kos rendah dan juga kos sederhana ini. Baik. Ya, baik. Itu yang kita kongsikan. Petikan perkembangan berita semasa di portal bernama.com. Dan untuk lebih lagi berita, anda seperti biasa boleh layari portal kami di bernama.com. Dan selepas ini kita nak menjengah juga, Lina, untuk melihat keadaan cuaca dan ramalan cuaca. Dan selepas itu kembali bersama dengan kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Pilihan raya kecil Parlimen Kemaman boleh dikatakan agak unik apabila pengundian awal yang ditetapkan hari ini hanya melibatkan 3 pengundi. Baik, untuk perkembangannya kita bersama dengan Natasha Ali Jina di sana. Silakan Natasha. Baik, terima kasih rakan setugas dari Wisma Bernama. Ketika ini saya berada di Balai Polis Kijal, iaitu hari ini merupakan hari mengundi awal bagi golongan anggota polis dan tentera. Namun ingin saya katakan kepada anda, hari ini merupakan hanya 3 orang sahaja yang hadir untuk mengundi awal di Balai Polis Kijal ini. Ini kerana undi awal telah pun bertukar kepada undi pos sebelum ini dan sebanyak 393 anggota polis dan tentera termasuk tentera telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka menerusi undi pos yang telah pun dilaksanakan pada 23 dan 24 hari bulan November terdahulu. Dan mengapa ini saya maklumkan kepada anda, sebelum ini Datuk Seri Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan telah memaklumkan mengapa undi pos undi awal itu telah pun bertukar kepada undi pos ini kerana untuk memberi ruang kepada anggota polis dan juga tentera untuk bersiap siaga jika berlakunya banjir ataupun bencana pada hari mengundi awal, ataupun memberi ruang kepada mereka untuk sentiasa bersiap ataupun bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang mungkin berlaku di sekitar Kemaman Terengganu ini. Ini kerana jika anda dapat lihat sebenarnya keadaan cuaca di sini agak sedikit hujan renyai dan mendung ketika ini. Saya ingin kongsikan kepada anda ini kerana Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan secara berterusan di tahap buruk di sekitar Terengganu dan juga negeri Kelantan dan termasuk daerah Kemaman di Terengganu ini. Baik,
Saya ingin kongsikan pada anda sebentar tadi hadirnya 2 orang pengundi daripada 3 orang yang bakal mengundi pada hari ini telah pun hadir di sini, iaitu merupakan pasangan anggota tentera atau isteri kepada anggota tentera, iaitu Rafidah Razali dan juga Nur Hayati Ismail telah pun hadir di sini sekitar jam 9 pagi tadi untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam mengundi awal pada hari ini. Baik, saya kira itu sahaja yang saya dapat kongsikan seketika ini secara ringkasnya kepada anda. Ikuti berita di Bernama TV bagi PRK Kemaman untuk kali ini. Baik, kita kembali kepada rakan setugas di Wisma Bernama. Baik, terima kasih Natasha atas laporan itu tadi, dan kita ke laporan berikutnya. Gencatan senjata di Gaza dilanjutkan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, pengantara rundingan telah mencapai kesepakatan untuk menyambung jeda kemanusiaan selama 2 hari lagi di wilayah bergolak itu. Keputusan tersebut dibuat selepas perjanjian 4 hari yang dimeterai sebelum ini berakhir pada Isnin. Perkembangan ini disambut White House. Jurucakap Majlis Keselamatan Amerika Syarikat John Kirby berharap 20 tebusan yang dirancang untuk dibebaskan semasa lanjutan gencatan senjata akan dilepaskan, memandangkan terdapat 8 hingga 9 warga Amerika yang dipercayai masih menjadi tebusan. Pegawai kanan Hamas, Osama Hamdan, pula berkata gerakan itu sedang merangka senarai baharu tebusan untuk dibebaskan. Manakala jurucakap kerajaan Israel, Ellen Levy, memaklumkan pihaknya berharap untuk menerima 50 lagi tebusan dalam usaha membawa pulang semua tahanan Hamas. 90.4 juta ringgit dibelanjakan bagi melaksanakan 850 projek penyelenggaraan dan baik pulih fasiliti perumahan strata kos rendah serta sederhana rendah swasta dan awam di seluruh negara kecuali Kuala Lumpur. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata perbelanjaan itu merangkumi 46 juta ringgit bagi program penyelenggaraan perumahan PPP, projek perumahan awam. 10 skop seperti berikut. Pertama, membaiki atau mengganti lift. Kedua, membaiki atau mengganti tangki air dan sistem retikulasi. Ketiga, membaiki atau mengganti paip sanitari. Keempat, membaiki atau mengganti bumbung. Kelima, membaiki atau mengganti tangga dan susur tangan, yakni handrail. Keenam, mengecat semula bangunan dan harta bersama. Ketujuh, membuat pendawaian semula dan kerja elektrik. Kelapan, membaiki atau mengganti kemudahan atau infrastruktur awam yang melibatkan harta bersama. Menurutnya, perbelanjaan 44.4 juta ringgit tabung penyelenggaraan Perumahan Malaysia TPPM pula adalah bagi perumahan swasta. Akmal Nasrullah berkata kerajaan Madani sudah bersetuju meningkatkan peruntukan TPPM dan PPP kepada 104 juta ringgit tahun depan, peningkatan 10% daripada peruntukan diterima tahun ini. KPKT akan meneliti setiap permohonan yang dikemukakan dan pertimbangan untuk penyaluran peruntukan akan diberikan berdasarkan kepada tahap kerosakan yang lebih kritikal bagi menjamin keselamatan dan keselesaan penghuni. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak menyasar untuk melaksanakan cadangan pentaksiran standard untuk murid tahun 6 dan tingkatan 3 yang menekankan mata pelajaran program Dua Bahasa DLP menjelang 2025. Menterinya Datuk Seri Roland Sagawi In berkata Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyokong cadangan itu dan bersetuju membantu pelaksanaan pentaksiran di semua sekolah awam di negeri Sarawak. Our emphasis is with DLP. So the main thing will be science, math and English. Not like before where there are so many subjects. Datuk Seri Roland berkata pentaksiran sedemikian penting kerana ia akan berfungsi sebagai cara untuk mengukur keberkesanan DLP di samping inisiatif lain yang dilaksanakan negeri tersebut untuk meningkatkan pengambilan mata pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di sekolah.
Baik, sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Saya Nurni Samsila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum. Baik, bercakap tentang dokumentari, kalau sebelum ini kita hanya bawakan pengarah dokumentari sahaja, tapi kali ini kita akan bawa juga pengasas orang kuat daripada Small Story Big Impact ataupun SSBI ini, iaitu pengasas Walkabout Asia, dan juga hari ini kita nak bawakan satu dokumentari iaitu Echoes of the Past bersama dengan pengarah dokumentarinya iaitu tetamu yang kita ada di sini. Jom kita perkenalkan Seleha. Okey, alright, bersama dengan kita hari ini, orang kata apa, sebelumnya kita bawakan pengarahnya sahaja. Betul. Tapi hari ini kita ada pengasasnya dan juga pengarahnya juga. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih bersama dengan kita untuk berkongsi sesuatu yang saya kira cukup menarik kenaan tentang Kualisi Petang. Jadi okey, di sebelah kanan sana kita ada Cik Nur Ashikin Zaharuddin, pengasas Walkabout Asia itu sendiri, dan juga di sebelah kiri Lu Hisin, pengarah dokumentarinya juga. Dan apa khabar pagi ini kedua-duanya? Khabar baik, alhamdulillah. Okey. Okey, agak malu sikit Huizin kat sini. Awal-awal lagi ni. Betul, tapi tak apa. Okey, kita nak bercakap tentang Echoes of the Past ni. Mungkin Huizin ada apa yang nak dikongsikan, apa sebenarnya dokumentari ini? Sebab story ni tentang Kuala Petang. Okey. Kuala Petang adalah satu kampung yang very old, like sangat history sangat lama. So banyak orang pemuda sudah keluar dari kampung ini. So tapi ada sekumpulan pemuda yang terus macam find out the essence of the kampung. So lepas saya dokumentari ini untuk show to the public how they continue the how to say culture in the Okey, jadi macam secara ringkasnya jugalah dokumentari ini bercerita juga berkenaan tentang keunikan dan kebudayaan di Kuala Sepetang. Betul. Jadi kita nak tahu juga apabila dokumentari ini dihasilkan, ianya melibatkan juga inisiatif program Small Story Big Impact. Jadi sebagai seorang pengasasnya, Cik Nur Ashikin, komen sedikit. Terima kasih. Kami di Walkabout Asia, kita memang very much nak support a lot of documentary filmmakers, especially local documentary filmmakers. Jadi kita mulakan satu program Small Story Big Impact, iaitu cerita pendek, dokumentari pendek. Selalunya orang selalu cakapkan dokumentari panjang. Betul. Jadi kita cakap, let's start small. So semua dokumentari dalam program Small Story Big Impact ni ialah durasi dalam 5 hingga maksimum 7 minit lah. With that kita mencari a lot of filmmakers. Huisin adalah salah satu daripada peserta program dengan cerita dia di Kuala Sepetang lah, which is Kuala Sepetang Girls. So we have about dalam 7 cerita dan Huisin cerita adalah salah satu. So ini adalah satu effort untuk memberi peluang lah a lot kepada documentary filmmakers di Malaysia. Baik. Dan kalau kita nak tengok plan ke hadapan, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Walkabout Asia ini? Jadi Walkabout Asia ni ialah sebuah kami ialah digital channel yang fokus kepada factual content ataupun documentary lah. Selalunya kalau senang kita cakap macam isi kandungan konten factual ni. So kita menumpukan a lot of documentaries. Jadi objective is always about supporting documentary filmmakers, dan insyaAllah tahun ini ialah tahun pertama kami membuat Small Story Big Impact-nya program, dan akan datang kami sentiasa akan ada new batch lah untuk more documentary filmmakers, so that kami boleh membantu dan mengeluarkan dan air the documentary
that we have lah right now. Stories about Malaysia. Okey. Alright, menghasilkan satu dokumentari itu pastinya kita tahu ada banyak penceritaannya dan juga banyak juga cabarannya. Jadi sebagai pengarahnya saya mungkin nak berkongsi dengan kita mungkin apa cabaran dan perkara-perkara yang anda sendiri hadapi. Cabaran. Sebab kami perlu ada schedule untuk shooting. So sometimes itu cuaca cabaran lah. Cuaca? Sebab kami ada 2 hari untuk shooting kat kampung itu. Sebab saya bukan orang Kuala Sepetang. So saya perlu tengok hari ini boleh shoot, dan kalau tak boleh hari ke esok perlu buat shooting untuk yang content yang kami miss out hari pertama macam tu. Okey. Baik, kenapa Huisin bukan daripada Kuala Sepetang, tapi kenapa memilih Kuala Sepetang sebagai satu orang kata fokus untuk dokumentari ini? Sebab saya pernah collaborate. Okey, silakan. Sebab saya pernah collaborate dengan pemuda yang tadi saya cakap, mereka satu NGO kat Kuala Sepetang. Namanya Look Popwell. Means tengok dalam apa yang ada dalam Kuala Sepetang. So saya selepas macam ada conversation dengan mereka macam very eager to let the people look into them. So masa tu saya rasa perlu document how to say the passion they have in their kampung. Okey, menarik sebenarnya. Dan saya juga tertanya-tanya sebenarnya macam mana Huisin boleh terlibat dengan small story big impact ini. Sebab kat social media ada orang share. Okey. Saya just try luck pitch. Tengok story ni boleh dapat dapat itu. Okey, try luck pun akhirnya kita dapat juga menghabiskan satu dokumentari pendek, tapi yang pastinya mengangkat juga Kuala Sepetang ini ya. Kita nak balik kepada Cik Nur Ashikin. Saya suka juga bercakap tentang small stories, big impact ini juga ya. Apa lagi sebenarnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan dari pihak puan sendiri? Seperti kata Huisin tadi, kita punya inisiatif pertamanya sekali ialah kita telah membuka satu grant di mana ia juga dibantu oleh pihak Think City. So di situ kita buka satu ruang untuk documentary filmmakers untuk mencuba nasib, di mana mereka akan pitching cerita-cerita yang mereka hendak produce lah untuk mereka terbitkan. Kami sekarang ni in terms of usaha memang fokus kepada itu, iaitu there's a lot of stories. Kita ada banyak cerita-cerita di Malaysia dan kami memberi peluang untuk cerita ini diterbitkan. Sebab kebanyakan kalau kita cakap orang kalau nak jadi content creator, filmmaker, kadang mereka lebih kepada lakonan. Tetapi kita ada juga filmmaker yang they love to do documentaries tapi mungkin kurang platform untuk cerita mereka disiarkan. Jadi itulah antara objektif Walk About Asia, di mana kita nak memberi peluang untuk dokumentari-dokumentari ini untuk disiarkan lah. Okey, baik. Dan kepada anda semua yang mungkin berminat untuk menghasilkan dokumentari ataupun micro documentaries ini, anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Tunggu. Kementerian Kesihatan diperuntukkan 41.2 bilion ringgit. Satu kenaikan besar, peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. 5.5 bilion ringgit untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement ubat itu harus diteliti supaya tidak ada ketirisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Projek Sarawak Sabah Link Road melibatkan 7.4 bilion ringgit dilaksanakan penghujung tahun ini juga. Mengambil kira keperluan peningkatan kenderaan plus daripada 4 kepada 6 lorong dilanjutkan dari Sedenak ke Simpang Renggam dengan kos 931 juta.
Okey, terima kasih anda terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi saya cakap tunggu, jadi kita banyak juga lagi perkongsian menarik berkenaan tentang dokumentari pendek ini. Jadi mungkin kita nak balik kepada pengarahnya juga ya. Okey, lokasinya adalah di Kuala Sepatang. Tapi ianya mengangkat tentang keunikan dan juga kebudayaan di sana. Jadi apa lagi nilai-nilai yang anda rasakan boleh dibawakan dalam dokumentari pendek ini? Passion mereka. Yeah. Dan lepas tu teknik mereka buat itu how to say dyeing art. Ing ya? Aha. Okey. So itu how to say budaya, not budaya, what's the term? Culture. Culture, yeah, ya, betul. Yeah, culture is like the local culture. Warna itu mereka buat daripada pokok bakal. Mereka dapat itu warna dalam from pokok bakal. Dan lepas tu warna itu mereka macam last time mereka buat warna itu mereka untuk dye itu how to say Pakaian ataupun kain-kain bukan pakaian. Initially mereka bukan buat pakaian, mereka buat itu net. Fishing net. Okey. Sebab boleh tahan lama sikit. So mereka buat pewarnaan itu. Dan lepas tu youngster pemuda kat sana mereka find out that warna itu boleh buat kain dan art lain. So mereka mau macam make this a culture thing in the dan juga Elina dalam dokumentari pendek tu saya ada ternampak penghasilan cako ataupun arang. Bagaimana ini dihasilkan, kenapa nak mengangkat kisah itu juga dalam dokumentari ini? Sebab tempat itu di sekeliling dengan hutan bakau, pokok bakau. Yeah. So mereka buat arang sustainably. Okey. So sebab mereka bukan macam mereka perlu ada license untuk harvest the pokok bakau. Dan lepas tu saya rasa mereka pun ada face challenges where the people doing the clean. Yeah. Sudah macam tua, tak ada orang mau pass on how to say skill ini. So saya pun nak dokumen yang sebelum orang itu sudah tak ada macam tu. Menarik. Okey, baik Puan Rashkin, dalam Walkabout Asia ini kan kita faham bahawa dia nak menerbitkan, menghasilkan banyak micro dokumentari punya pengarah dan sebagainya. Apa yang dilakukan untuk membuat mereka ini lebih fasih, lebih mahir dalam menghasilkan bakat-bakat ataupun dokumentari mereka? Adakah kelas diadakan? Adakah mereka diajar untuk cara untuk sunting, cara orang kata treatment of the document, bagaimana? Part of the program Small Story Big Impact, kita kalau nama penuh panjang je Small Story Big Impact Roadshow dan Mentorship Program, di mana kami telah pergi dalam 6 lokasi di seluruh Malaysia, di mana mereka berpeluang untuk pitch lah cerita-cerita yang mereka ingin ketengahkan. Pada mereka yang terpilih, kita akan ada mentorship program di mana setiap satu daripada peserta akan mendapat bimbingan lah daripada mentor-mentor yang documentary filmmakers lah yang kita ada kat Malaysia. Sebenarnya banyak, tapi sebenarnya orang tak sedar. Kita sedar banyak dokumentari filmmaker filem kan, tapi dokumentari filmmaker pun banyak yang very very good. Jadi kita ada mentoring, so mereka ada bimbingan via social media, via online, dan towards the end, dekat akhir tu kita ada macam crash course di mana mereka datang ke Kuala Lumpur dan kita akan bantu untuk membantu mereka more setiap aspek lah dalam pembikinan dokumentari, daripada penceritaan, kemudian bantu mereka dengan teknikal. Sebab saya boleh katakan tak semua yang experience seperti Husin ni adalah actually first time filmmaker. Itu sebenarnya saya tertarik sebab Husin pertama kali, lepas tu bukan dalam bidang filem ataupun apa saja. So bagaimana Walkabout Asia ini, program ini membantu Husin untuk orang kata menghasilkan micro dokumentari ini? Seperti Sikin cakap, ada itu workshop. So kami ada workshop 3 hari kat sini, kat Kuala Lumpur. Lepas tu dalam workshop itu saya macam exposed to the program untuk menghasilkan cerita dokumentari. Sebab dia ada structure macam mana buat macam 7 minit, macam sangat panjang tapi
macam mana buat itu editing untuk lebih baik untuk showcase your story, cerita. Masa tu saya baru macam tahu macam mana boleh sebab shooting bukan kami shooting 2 hari tapi sequence bukan hari pertama sampai hari kedua macam tu. Perlu macam ada editing bagi dia cerita menarik sikit. So masa tu saya pun ada mentor saya, mereka bagi komen macam mana jadi cerita tu lebih menarik melalui editing skill. Okey. Ya, So, sebenarnya, dah dapat satu skill baru. Adakah skill baru ini Huisin nak gunakan untuk hasilkan lebih banyak lagi micro documentaries ataupun macam enough. Tak nak dah susah. Ada lagi. Ada lagi lah. Okey. Sebab banyak story, as Shikin say, banyak story perlu diceritakan. So sudah ada skill, so mau buat lagi banyak. Jadi pengalaman yang dah sedia ada ini kita gunakan untuk penghasilan karya yang lain juga ya. Okey. Mungkin kita nak sebut tentang karya ini, kita nak pergi kepada Cik Nur Ashikin berkenaan tentang pengkarya baru ataupun bakat-bakat baru. Kalau kata tak semestinya pembuat filem saja yang boleh apply untuk grant ini, tapi mungkin apa nasihat Cik Nur Ashikin tentang pengkarya muda yang mungkin nak menceburkan diri dalam bidang ini? Seperti kita tahu sekarang ni social media kan, kita ada a lot of platform untuk bercerita dan model untuk merekod atau shooting ni is getting simple, senang dan murah. So kalau kita ada handphone, kita memang boleh shoot. Tapi sekarang ni the most important is kita nak cerita apa. So there's a lot of content, ada banyak content di luar sana. Kita and then there's a lot of category. Pilih saja heritage, culture, of course makanan. Malaysia suka rekod pasal makanan. Tapi there's a lot more. Kita ada a lot of history that makes us boleh very proud of being Malaysian. Jadi kita ada banyak cerita-cerita seperti kan di Kuala Sepetang, kadang orang tak tahu dulu nama Portwell, sekarang Kuala Sepetang. They have cottage industries and there's a lot of tu. Kadang-kadang kita punya cerita ni in our own backyard. Kalau kat rumah kita, kita duduk dekat mana-mana saja, mungkin ada cerita tentang ikan sebelah atau kita akan ada cerita pasal delicacy yang nenek kita reti buat. So a lot. All you have to do is pick up the camera or pick up your phone, start filming, shooting, edit and put it out. And if not, kita kat Walkabout Asia, we are always constantly looking untuk cerita-cerita yang menarik. Ya, itu dia. Dan mungkin sedikit kalau mereka nak berminat, mana mereka boleh information? Sekarang ni you can always, kita boleh pergi pada www.walkabout.asia. Tapi all our stories kita boleh jumpa di Facebook Walkabout Asia. Kita juga sekarang buat short stories on TikTok, and also kita juga ada kat MyTV mana-mana. So everywhere. Informasi di semua tempat. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan. Terima kasih Huisin dan juga Puan Nur Ashikin. Dan diharapkan Huisin lepas ni banyak lagi dokumentari tentang banyak lagi isu yang boleh dihasilkan. Baik, terima kasih dan itu saja yang dapat kita kongsikan dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.的炭熏出来的炭是什么做的？木材，红树的皮，红树的木，红树林的木，红树林的木，红树林的木。就住在红树林旁边的共生共存的一个地方，它里面是有很好的东西，然后以前老一辈留下来的智慧这么好，这么厉害，对不对？所以就是可以继续好像有一个接轨啦，然后再传承这样子。我们在这边长大的小朋友其实不是很了解红树林的，没有大人告诉我们红树林有什么，我们只是知道
红树林是可以运动的地方，然后红树林是给炭窑啊这样子，没有了。然后才发现哦，原来红树皮削了过后，它里面是红色的。老师有告诉我们可以染成颜色。其实那个人染是这边当地，他去找这边当地比较老一辈的人来问老港啊、国港啊这些地方有去问，说这个红树皮是可以染颜色的，以前是怎样染的。然后那个安哥是有教他啦，然后他再来教我们。所以我是觉得还有这个机会了，就是外面老师来，然后告诉我们18町的人，告诉我们18町年轻人，原来我们红树皮其实是可以做这些东西的，而不是这边的老一辈的人来告诉我们。我的家里在从事炭窑业的，就是从我的公公的时代到现在由我的哥哥接手。在我的印象中，就是我小时候有来炭窑啦，就是可能还不够工人的时候，就是被带过来炭窑，然后就负责一些比较轻的工作。如果想回去小时候，我对炭窑印象可能就是一个我的家族行业吧。我觉得就是可能没有炭窑业，我家就没有饭可以吃。我们制炭业呢，就是要去红树林砍伐30年或以上的红树，然后来制成火炭的。为什么这样想要再继续做这个东西？其实是我有想到一方面，就是当地这边的小朋友。他们其实是可以更加了解自己的地方，也可以让他们体验到说，哦，我们在18町不只是死沉沉，只是读书、补习、考试、背书而已，就是他们还可以在另外一方面发挥，这样他们不需要就是只是功课而已。我觉得炭窑这个行业不太容易啊，因为它从树林砍伐回来，直到烧窑，甚至是出窑的每一个过程都是人工啊。其实我们炭窑业每次砍伐的树林呢，就是我们用缴税的方式，它会批准我们一个炭窑2.2 hectare 的红树林可以砍伐，然后我们砍伐过后呢，重新种植是由森林局来进行这个工作。毕竟现实的问题就是一个树林要几十年才种得起来。我是想要有一个艺术空间啊，可以放小朋友的作品，我的作品都好，好像他们画一些生态的东西啊，或一些红树林的东西啊，我觉得可以在那个地方展现，然后给外面的人来看到他们在18町看到他们用画来表达。我的工作是面对小孩子而已嘛，想看着他们成长啊，我就觉得会就是很喜欢这样子的工作。直到长大的时候，就是在18町接触了一些社区活动过后，才发现渐渐发现说，炭窑这个行业好像已经步入一个夕阳行业，然后才会开始说，有没有一些办法是可以让大家更多认识这个行业这样子。以目前来看，它可能还是在一个夕阳行业，但要撑个几十年应该还是可以的。造窑最老的那个造窑老板已经去世了，现在由他的孩子接手。接下来的话，甚至是我哥哥的下一代的话，可能我自己认为是没有会接下去的啦。Okey, baik. Terus
setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia, dan untuk slot ini saya kira satu yang cukup menarik. Anda pernah dengar berkenaan tentang UAV teknologi ataupun Unmanned Aerial Vehicle. Secara ringkasnya untuk istilah drone dan juga artificial system yang orang kata apa diperkatakan sekarang, Lina. Betul, dan untuk itu apa kata kita perkenalkan tetamu di studio kita untuk bercerita tentang bagaimana kita nak memacu sistem pintar bersama dengan Hyteria X, dan di sini kita ada ketua pegawai eksekutifnya Encik Zulhisni Zulkafli. Betul? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, dan juga ketua pegawai operasinya Encik Muhammad Muiz. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey, Saleha dah cakap UAE. Mungkin kita nak beri gambaran ringkas mengenai Hyteria. Betul ke Hyteria? Hyteria X dan juga misi dalam industri UAV ini. Okey. Hyteria. Okay. So secara ringkas kita UAV ni macam drone I think people usually they refer to drones, those are small version. So you also have macam X-wing, fixed wing. So kita industri ni besar di utilization of UAV ni. Okay. So sebagai company Hyteria ni kita cuba pitching apa utilizing of UAV. Kita pakai UAV ni, kita collect data. Lepas tu kita nak buat modelling out of those ada business yang kita buat. Kita buat modelling digital twin, because digital twin we replicate the whole data tu into a virtual scenario. Okay. And with that we use AI to analyze what the information that we can get out of this. So there's possible outcomes. So there's a lot of possibilities lah kita boleh buat dengan with the AI technology together integrated with drones and modelling. Okey, kita pergi kepada Encik Muhammad Muiz juga. Bila ada sesuatu sistem yang dihasilkan ini, pastinya ianya menawarkan kemudahan, penyelesaian dan caranya tersendiri. Jadi bagaimana dengan anda pula? Untuk penyelesaian, untuk drone kita ada buat 3 kategori inspection, macam telecommunication inspection dan power solar inspection dan juga building inspection lah. Contoh macam mana So in this macam telecommunication we refer to infrastructure infrastructure bangunan, tower tinggi kan. So just to give example, kita punya drone tu boleh pusing, rotate, check field. So antara orang manually pergi panjat nak tengok apa aset build kat situ, kita benda ni boleh rotate, and dengan 3D modeling dia boleh capture immediately. Kita boleh replicate model tu dalam digital environment. Dari situ dengan AI kita boleh detect apa yang aset yang ada kat situ. And potentially also the next stage is to be able to, kalau kita nak expand ke nak tambahkan, kita boleh relate correlation tu. Okey, dan seperti yang kita dapat lihat di kaca televisyen ini, inilah yang mungkin Encik boleh jelaskan apa sebenarnya yang sedang kita lihat. Okey, ini kita membuat actually kita fly drone autonomous untuk mengcapturekan gambar-gambar yang contoh macam ni, solar panel everything. So kita inspection kalau ada kerosakan di macam solar. Contoh kalau di tower tu contohnya macam apa kerosakan di antena atau sebagainya lah. Macam ni is macam solar lah, kita tahu ada spot blind, all the on the solar panel everything lah. So macam ni kita optimize detect all the digital twin. Kita boleh buat digital twin, kita boleh detect all the all the antenna dengan microwave semua sekali lah. Okey, saya lihat juga drone itu bergerak mengikut orang kata ketinggian yang berbeza juga. Jadi bagaimana ia dikawal ataupun ada sistem yang tersendiri bagaimana? Kita ada sistem yang sendiri dan kita pakai autonomous. So kita akan set up dekat dekat remote and everything. Dan kita akan autonomous fly lah dalam masa jangka yang, dan kita akan ada macam drone pilot BVLOS untuk menitikan drone tu lah supaya tidak akan tidak berlanggar ke dengan satu benda lain ke. Macam tu lah. Siapa sangka drone yang pada mulanya digunakan untuk ambil gambar dan sebagainya ada fungsi yang lebih untuk kita buat dan sebagainya. Kita nak tahu juga penyelesaian dan aplikasi yang boleh kita gunakan melalui Hyteria kepada mungkin kerajaan, perniagaan dan institusi pendidikan. Dia punya application ni banyak. So for pendidikan tu kita I think as part of knowledge STEM, kita suka scientific kan.
drone ni kita is a tool, macam tool kan. Dia tool information gathering. Kita boleh ajar programming, kita boleh ISO, out of that kita boleh enhance dengan AI, dengan machine learning. Those are the thing that we can tengok. From there's also application drone ni orang monitor the project, let's say construction projects, how you monitor daily basis, see your project progress. So and then you also boleh drone untuk border controls, kan? Autonomous border controls. You take a sensor dengan search and rescue. So ada thermal functionality, cari orang hilang ke, cari barang hilang ke, areas dah kita mana tak pergi, kita boleh hantar drone. So application is endless. So it's up to our imagination on utilization of the drone, as well as what we do with data. At the end, it's about big data. We have all this huge data. What do we do with it? How do we make sure our lives are getting better on a daily basis? Not only for industry, but also untuk orang biasa, farmers, kan? Orang hilang pun nak cari boleh pakai drone juga. Banyak sebenarnya penyelesaian yang ditawarkan dengan sistem yang disediakan oleh syarikat Encik berdua Okey, mungkin kita bertanyakan kepada CEO-nya pula berkenaan tentang sistem ini. Jadi mungkin apa lagi orang kata latihan ataupun sistem sokongan yang diberikan untuk sistem ini? Latihan. Okey, untuk latihan macam mana? Akademi, kita akan menyediakan akademi untuk drone. Contoh akademi kita boleh bagi kepada dua lah. Kalau kita nak certified professional untuk drone pilot, kita ada regulation dengan CAAM, kita get RC OCB license and everything lah. Itu dan yang kedua sekali yang untuk akademik, kita akan untuk universiti dan kita macam robotik, kita support untuk for robotik and everything lah. Untuk kita akan mengajar, kita akan buat macam booth camp, itulah. Okey. Dan daripada innovation dan R&D, apa yang boleh dilakukan oleh HITERA? So kita orang nak try kita approach IPTs kita boleh, so IPT banyak, dia orang banyak a lot of options lah. Kita boleh try collaboration, and I think interestingly pasal it's a new industry, they related to IoT, related to Industry 4.0. And there are a lot of IPT yang buat benda-benda ni. Kita nak collate dengan diorang pasal diorang usually mostly all them theoretical. So we can provide the application. What are the requirements from the market? Kan? Where is the problem? How we can solve? How can we approach this as from a ground level approach lah. So that's what we like to approach. That's what we like to do. And kita nak enhance, kita also nak absorb local graduates ni kan. Nak cuba get into the industry. Dan tadi Encik Zulkifli ni ada berkata tentang data, big data ini. Dan bagaimana sebenarnya HITERA memastikan data ini selamat bersama dengan syarikat ini dan tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak lain. Itu I think itu satu call under cyber security lah kan. So kita we have to have like a, at the moment kita punya server, we try to protect this data by ourselves. But of course this is in isolation. As a consumer mesti okay, what do you do with data? You nak jual ke? So kita kena agree on the NDA, non-disclosure agreement. So that we're working on the cyber security part. We have to with the cyber security firm to make sure the data is being maintained and well protected. So that's still on progress. Okey, baik. Apabila kita bercakap tentang HITERA X ini, pastinya ramai lagi ingin mengetahui tentang informasi, sistem yang diberikan dan sebagainya. Jadi mungkin di mana laman website ataupun social media yang digunakan untuk HITERA X? Kita ada website kita sendiri, boleh google www.hiterax.com dan kita pun ada linking juga untuk kira promote untuk dari segi marketing dalam dekat Malaysia semualah. Dan saya tertarik satu posting dalam LinkedIn yang mengatakan bahawa cabaran industri drone untuk masa hadapan. Mungkin boleh kongsikan adakah masalah yang mungkin dihadapi sekarang dan masalah yang akan kita hadapi tentang industri drone ini dari segi maybe regulasi dan sebagainya. Sebab I think it's regulasi yang paling ni lah, kita nak kena ada control. Because if everybody own drone, it has to be registered. Pasal drone boleh pakai untuk hobi, boleh pakai untuk industrial kan. You can use drone for all sort of things. So that control tu, I think collaboration dengan CAAM is very very important in term of airspace, what kind of airspace we can utilize. Kita ada konflik, lepas tu security as well in term of how to say macam mana
macam Sebab saya rasa ia dia boleh impeach orang punya personal space. Betul. I think that's very very important. Betul. Kan. So the certain areas kita kena control macam condos, all this high infrastructure, the impeachment of personal space is very important. I think that guideline tak ada lagi. Okay. Or not tak ada, mungkin ada tapi it's not transparent to everybody. Okay. That's very very important. I think ini satu perkara yang perlu kita lihat kerana kalau macam Encik Zulkifli kata tadi, aplikasi untuk guna drone ini sangat meluas. Betul. Kalau undang-undang itu tidak ada dan seluruh susah kita nak bergerak dengan pantas dan sebagainya kan. Baik. Ya. Jadi ada banyak juga orang kata aspek-aspek yang perlu dinilai secara teliti juga dalam penghasilan sistem HITERA X ini. Okay, mungkin kita pergi kembali kepada Encik Muhammad Muiz berkenaan tentang apa kata-kata anda ataupun mungkin ingin berikan orang kata lebih maklumat lanjut berkenaan tentang HITERA X ini kepada rakan-rakan berpotensi dan juga ialah berkenaan tentang HITERA X ini. Okey, macam mana cakap? Okey, kepada what pelanggan servis yang boleh mereka ambil, Okey. apa yang anda boleh lakukan Okey, untuk mereka? servis apa yang kita provide daripada HITERA X, kita ada tiga services kita akan provide. Contohnya inspect, di dalam telco infrastructure, building, on the solar, even the solar inspection, all the solar inspection, and then kita pun akan provide software AI kita, HITERA AI that akan our platform lah untuk kita ni. And then yang ketiga adalah R&D untuk manufacture, research and development untuk contoh new for the academic and everything lah. Okey, dan saya kira sebelum kita mengakhiri segmen ini, kita nak tanya kepada Encik Zulkifli, mahal tak servis untuk dapatkan servis di HITERA ini? Kita nak buat servis ni as reachable to everybody as possible. I think the thing is to get adaptation from everybody. Okay. Kita tak nak be specific to certain segment of the market. Okay. As I say, kita nak orang semua pakai drone. Kalau boleh kan. Not everybody. So I think that's why we try to approach. Okey, dan perancangan masa depan pula bagaimana untuk HITERA dan juga untuk kemajuan drone di Malaysia? So di Malaysia so okay, from a company perspective, so kita would like to set up over here. Okay. And then hopefully with the next 2-3 years kita go out as a Malaysian product. That is our aim. So that untapped markets in Africa, ASEAN, some part of Asia. So those are the things we would like to go, bringing our knowledge, because kita ada banyak knowledge kat sini, banyak intellects, everything. So we want to packet that and we go out, approach other countries as well. So we sell as a Malaysian product, carry Malaysian name. Yang penting kita sebut tentang Malaysia produk, pasti kita harap lebih ke hadapan di masa akan datang. Dan juga banyak juga perancangan dan juga program-program yang dijalankan oleh HITERA X ini berjalan dengan lancar. Jadi kita nak ucapkan terima kasih juga di hujung-hujungnya, tapi harapan daripada Encik Musni juga, silakan. Harapan? Sama je kan. So harapan untuk HITERA X in future mungkin dalam kita akan expand all the business mungkin in Asia, mostly macam in Indonesia, Thailand and everything. And then the next target kita pun in the global, in the Africa market lah, in the Middle East and everything lah. Itu dia kita punya future plan to expand wadah. Baik, terima kasih. Okay. Itu dia perkongsian tentang penggunaan teknologi tinggi untuk syarikat HITERA X, dan itu sahaja yang dapat kita kongsikan kepada anda semua pada hari ini. Sekiranya anda nak keluar hari ini, pastikan bawa payung sebab ialah musim monsun timur laut kan. Dan orang kata cuaca juga tidak menentu sekarang ini. Pastinya di Apa Khabar Malaysia, kita nak anda sentiasa semak juga ramalan cuaca. Kita ada aplikasi My Cuaca juga. Tapi yang pastinya kita di Apa Khabar Malaysia menutup tirai dahulu. Saya Nur Salihah Azmi dan saya Helena Pahlavi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.